Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syekh Al-Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kemudian katanya, i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin. Ketahui olehmu bahwasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Sekarang musannif ingin menyambung muqaddimatul ilmi. Muqaddimah kitab, silap. Muqaddimatul kitab. Lepas muqaddimatul kitab, iaitu bismillah, alhamdulillah, boleh nak masuklah tujuan kepada penulisan matan Ummul Barahin tu. Sebelum dia masuk kepada maksud tujuan sebenar penulisan Ummul Barahin, dia tilahkan terlebih dahulu wasail dia. Jadi apa nama tu, al-wasailu ka hukmil maqasid. Wasilah itu hukum dia macam maqasid. Jadi maqasid dia nak mengaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid apa dia, sunat ke, wajib ke, haram ke, harus ke, makruh? Wajib. Wajib tu kalau terbahagi 2 pula, fardu ain atau fardu kifayah. Kalau tahap fardu ain untuk orang awam, kalau tahap fardu kifayah beruntuk ilmu ni. Kemudian dia punya maqasid, iaitu kewajipan mengaji tadi tu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Dia ada wasilah dia, ilmu wasilah dia antaranya ilmu berkaitan dengan hukum akal. Maka dimulakan dengan hukum akal sebelum dimasukkan terhadap perbahasan yang nak dimaksudkan. Maka dia katanya Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi 3 aqsamin. I'lam, ketahui oleh kamu. Tu kalau terjemah mudah-mudah lah, kita tak terjemah, kita tak baca syarih lagi.
Ketahui oleh kamu akan bahwasanya hukum akal itu hukum yang dibangsakan kepada akal. Al-hukma isim anna, al-aqliyah sifat al-hukma, ay al-mansuba ilal aqli, yang dinisbahkan dia kan hukum itu kepada akal. Khabar anna yanhasiru, terbatas ia, terhasar ia hukum akli. Ai dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada al-hukmul aqli. Yanhasiru ta'alluq fi thalathati jar majrur aqsamin mudhaf ilaih, pada 3 bahagian sahaja. Tak ada dah 2, tak ada. Yanhasiru dengan makna tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, betul-betul 3. Maka kata syarih dia terjemah ketahui olehmu. Ketahui makna dengan makna mubadarah, segera. Sirah i'lam itu dibuat kerana untuk memberi faham, kata pengetahuan terhadap perkara ini itu perlu disegerakan, tidak boleh berlambatan, perlu disegerakan agar terlepas daripada dosa dari sudut ilmu akidah, dari sudut akidah seseorang. Kata ketahui olehmu bahawasa hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia hukum yang bangsa akal pada 3 bahagian. Orang dulu sebut bahagi ya, bahagi makna bahagian lah. 3 sahaja, tidak 4. Dalam kitab-kitab Hawashi ataupun syuruh dia akan kata yanhasiru ini dengan makna tidak lebih, tidak kurang. Memang tu tepat-tepat. Memang dia sebut 3 je lah. Tidak kurang, yakni 2 atau 1, atau tidak lebih, yakni 4 atau 5 dan ke atas. Itu maksud tersimpan ataupun yanhasiru. Kepada 3 bahagi titik. Kemudian hanya sungguhnya, ni syarih lah dia syarah. Hanya sungguhnya dhamirul hali wasya'an, ataupun boleh saja hanya sungguhnya musannif. Itu dia punya isim sungguh. Khabar mendatang oleh musannif tu fa'il, mendatang oleh musannif, mendatang dengan makna bawa datang. Mendatang dengan makna bawa datang. Bawa datang oleh musannif, bawa datang ta'aluk dengan jumlah ini. Jumlah apa? Jumlah i'lam annal hukmal aqliya ila akhirih. Tu jumlah dia, jumlah lah. Kerana apa? Kerana bertambatan maksud dengan dia, dengan jumlah ini. Bertambatan makna berkaitan. Maksud yakni apa yang nak ditulis, iaitu ilmu tauhid. Berkaitan apa yang nak disebutkan pada jumlah ni, iaitu i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin, berkaitan hukum akal tu dengan apa yang nak dimaksudkan, iaitu apa yang nak dituliskan dalam bidang ini, iaitu tauhid. Tu bertambatan, muta'alliqun lah dia panggil bahasa Arabnya. Hadhil jumlatu muta'alliqatun bimaqsudihi. Dan kerana intifa' dengan dia, dengan jumlah ini, yakni dapat mengambil manfaat dengan dia, dengan jumlah ni, iaitu pengetahuan terhadap hukum akal yang terhasar, yang terbatas pada 3 benda ni, pada maksud. Dia beri manfaat kepada kita untuk mengetahui jumlah yang disebut oleh musannif ni kepada apa yang nak dibahaskan pada tujuan sebenar musannif tulis, iaitu ilmu tauhid pada masa akan datang. Makna jumlah ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum akal. Jadi hukum akal ni sangat-sangat perlu diketahui supaya dia membantu kita nanti untuk mengetahui dan memahami maksud sebenar tujuan ilmu yang ditulis oleh musannif, iaitu tauhid daripada sifat wujud sampai habis. Maka jumlah ini, jumlah apa? Jumlah tu lah i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru ila akhirih tu. Dia kata jumlah ni khabar muqaddimah kitab. Ni muqaddimah lagi ni. Muqaddimah kitab. Hak tu tadi dulu tu bismillah walhamdulillah tu permulaan juga. Muqaddimah kitab juga. Ada yang muqaddimah haqiqi, muqaddimah idhafi. Hak ni pun sebenarnya tak masuk maksud lagi. Masih lagi muqaddimah. Sebab ni wasilah kepada maksud, iaitu berkaitan dengan hukum akal. Jadi dia kata ni jumlah ni muqaddimah kita lagi ni, bukan muqaddimah ilmu. Jadi ni seolah-olah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad
rahimahullahu ta'ala sangat menggalakkan muqaddimah ilmu. Sebab Syekh Musannif kita tidak menyebut muqaddimatul kitab, muqaddimatul ilm. Muqaddimah ada dua, muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu. Jadi bila Syekh Musannif Sanusi ni tidak menulis muqaddimah ilmu, maka saat lagi Syekh Syarih ni akan membawa muqaddimah ilmu. Sebelum dibahaskan muqaddimah kitab yang hukum akal ni, sampailah ke maksud dia. Dia akan bawa datang satu persatu. Mabadi asyarah dia panggil, itu muqaddimah ilmu. Maka dia kata ni bukan muqaddimah ilmu titik. Dah muqaddimah ilmu mendatang apa? Ada pun muqaddimah ilmu itu, iaitu muqaddimah ilmu ialah khabar mabadi sifat yang 10. Dia panggil bahasa Arab mabadi asyarah. Mabadi apa? Mabadi asyarah. Ni dia panggil adat setiap kitab. Sebelum memulai perbahasan kitab, maka dia akan bahas berkenaan dengan mabadi ilmu, ataupun dia panggil sebagai mabadi asyarah, mabadi ilmu, muqaddimah ilmu, ataupun dipanggil mabadi asyarah, serta dia akan dibahaskan berkaitan dengan musannif. Cuma saya tak bahas berkaitan musannif kerana cadangannya nanti kita akan baca manaqib musannif yang ditulis oleh Bapa Qutaibah Rasyidi ni di akhir khatam pengajian nanti. Kita bacalah Bapa Qutaibah tulis panjang berkaitan dengan Tuan Mina tu. Nanti kita akan baca di akhir khatam majlis insya-Allah taala. Kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Janji kita baca sampai habis tu. Satu sampai habis. Akhir sekali tinggal wasallallahu tu, macam biasalah kita ni. Khatam ni tinggal wasallallahu ya. Jadi kita akan baca manaqib dia. Tu. Jadi waktu khatam nanti siapa nak mari sila kabur. Nanti adalah pengumuman saya buat tu, biasa dah orang yang duduk dengan saya. Kita akan buat pengumuman siapa nak mari khatam sila PM. Nanti akan datang lah banyak lagi. Ni banyak muka surat lagi ni. Habis. Kemudian ada pun muqaddimah ilmu itu iaitu muqaddimah ilmu mabadi yang 10. 10 perkara sama. Mabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang, sebutnya tu fa'il datang. Yang lagi akan datang yakni oleh sebut 10 perkara itu. Titik. Dia panggil apa nama tu? Dia panggil apa? Al-ati zikruhu. Kalau dalam bahasa Arab, al-ati zikruhu, yang lagi akan datang oleh sebutnya. Ataupun disebut, kalau disebut al-ati saja akan takdir fa'il, iaitu zikruhu. Ataupun kama marra, kalau itu kalau yang telah lepas. Kalau akan datang al-ati, bila telah lepas dia akan dia nak rujuk sebelumnya, dia tulis kama marra, ay kama marra zikruhu. Itu ni al-ati, ay al-ati zikruhu, yang lagi akan datang oleh sebutnya. Titik. Kemudian maka tak dapat tiada, yakni mesti. Tak dapat tiada, la budda lahu, yakni mesti tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu. Ilmu ni ilmu nakirah secara umum. Apa-apa ilmu kalau seseorang tu nak belajar atas wajah yang akmal, yakni atas jalan yang paling sempurna. Makna kalau tak tahu benda yang nak disebut ni, tak sempurna. Belajar tapi tak sempurna kerana tak tahu tujuan. Dia sebelum nak pergi KL, tolak pergi KL, dia kena rancang dulu jalan nak pergi mana, sehari sampai KL nak buat apa. Bukan pergi terus gitu ya. Sampai juga KL tapi tak ada tujuan jelas. Faham? Hari kena ada tujuan jelas. Kenapa kita mengaji ilmu ni? Kita kena tahu mabani asyarah. Maka dia kata, orang yang hendak belajar suatu ilmu apa-apa atas wajah yang akmal, yang terlebih sempurna itu, hendaklah ia seorang yang nak belajar itu mengetahui mabadi, yakni bahawa mengetahui oleh seorang akan mabadi sifat yang 10 ini. Yakni ini mana? Ini yang lagi akan datang. Yang disebut ni. Itu cara sempurna belajar. Mana? Dia tahu tujuan dia belajar, apa faedah yang patut dia dapat. Dia panggil apa bahasa tu? Macam setiap semester tu, subjek tu dia ada target dia. Kalau habis subjek semester ni, pelajar sepatutnya dapat sekian. Tu dia panggil target yang
yang sepatutnya pelajar dapat selepas khatam ataupun selepas habis semester ni pada subjek tersebut. Dia panggil apa silah tak ingat dah. Okay. Ni pun sama, dia tahu Mabadi 10 ni supaya dia tahu jelas apa yang sepatutnya aku dapat daripada pelajaran kitab ni. Iaitu mabadi yang 10 tu. Khabar yang dinazamkan oleh setengah mereka itu ulama, dengan kata setengah mereka itu ulama, innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah bahar rajas mustaf'ilun wa fadluhu wa nismatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haza syarafa. Itu 3 rangkap baik. Apa maksud dia? Bahawasanya dhamirul hali wasya'an, mabadi tiap-tiapnya tu kembali kepada depan tu, mabadi tiap-tiap tu, sebab tu dhamirul hali wasya'an. Bahawasanya mabadi tiap-tiap ilmu itu, mabadi permulaan lah, itu 10 perkara, ada 10. Tapi bukan setiap ilmu ada 10 ni. Berkemungkinan ada ilmu-ilmu tertentu yang tak cukup 10, hanya cukup mungkin 7, mungkin 8. Disebabkan tak tahu. Tak tahu, mungkin tak tahu dia punya wadi' contohnya. Tak dapat dia kenal pasti contohnya. Lepas tu dia kata wa man daral jami'a haza syarafa. Dia akan datang 10 benda ni. Pertamanya had ilmu. Had ni yakni definisi. Dia sebut had ni biasanya kita terjemahnya had lughawi lah, bukan had istilahi. Had lughawi dengan makna definisi secara umum, sama ada kalau ikut mantik tu ta'rif bil had atau ta'rif bil rasam. Itu dia panggil had lughawi. Kalau had istilahi makna terkena khusus kepada ta'rif bil haddi sahaja. Atau kita mengaji idahul mubham dulu dah. Siapa nak masuk tu boleh masuk lah. Boleh tengok YouTube ada orang masuk dah tu. Dan kedua daripada 10 tu tempat hantaran maudhu'. Tempat hantaran ni makna perbincangan tu berkenaan apa. Ilmu ni bincang berkaitan apa. Tu maudhu'. Maudhu' ni kalau kita terjemah biasanya tajuk. Yang ni tajuk, yang ni apa yang dibahas. Tu. Dan ketiga faedah ilmu tersebut. Apa faedah aku mengaji kitab ilmu akidah ni? Dan keempat kelebihan ilmu tu. Apa yang aku boleh dapat kelebihan berdasarkan apa yang mengaji ilmu tauhid contohnya. Dan kelima nisbah ilmu itu. Dan keenamnya orang yang menghantarkan ilmu itu. Yang nisbah ni biasanya nisbah pada ilmu lain lah. Biasanya masing-masing akan kata ilmu ni lagi mulia daripada ilmu sekian-sekian. Ilmu akidah ialah ilmu yang paling mulia sekali di atas dunia ni kerana dia berkaitan dengan ketuhanan. Itu nisbah lah. Ini nisbah pada benda lain, nisbah pada ilmu lain. Orang yang menghantarkan ini panggil wadi'. Siapa yang pengasas dia. Dan ketujuh nama ilmu tu, ilmu tauhid, ilmu kalam, an-nazar wal istidlal, sifat 20 dan sebagainya. Dan kedelapannya tempat ambilnya ilmu istimdad, dia panggil Al-Quran was sunnah wal ijma' contohlah. Dan kesembilan hukum syarak. Hukum belajar ilmu tu wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram. Dan ke-10 masalah apa yang dibahaskan dalam ilmu tersebut. Titik. Dan setengah mereka itu ulama memadai ia setengah mereka itu dengan setengah daripada mabadi yang 10. Tak ada semua pun tak apa, memadai separuh pun jadi dah. Sebab ada ilmu-ilmu yang tak boleh nak tahu semua. Tak boleh nak tahu semua 10-10. Tapi ilmu tauhid tahu belaka 10-10 yang lagi akan datang disebut. Dan barang siapa mengetahui ia dan barang siapa mengetahui ia barang siapa akan sekalian yang 10 itu.
Tapi kalau orang tahu semua 10-10 tu, niscaya menghabisi ia barang siapa akan kemuliaannya. Kemuliaan ilmu tersebut. Apa dia? Iaitu kalau orang tahu 10-10 ni, maka dia telah mencapai sehabis-habis kemuliaan. Kemuliaan ni ada yang rendah, pertengahan, tinggi. Ni sehabis-habis kemuliaan. Paling mulia sekali lah. Kalau dapat tahu 10-10 ni, 10 mabadi ilmu ni oleh seseorang, dia dapat kemuliaan yang sangat besar. Dan wajah cara dia belajar ilmu tersebut kan akan lebih bermanfaat dan lebih sempurna. Titik. Tu mabadi asyara. Maka bermula had ilmu ini. Ini dia masuk secara khusus ilmu tauhid. Had dengan makna lughawi iaitu definisi. Yakni apa maksud had di tafsir dah? Yakni ta'rif ilmu tauhid. Yakni ta'rif ilmu tauhid itu. Tu had lah. Iaitu ilmu tauhid, ilmu. Ilmu tu umum lah, jinsun lah. Ilmu tu ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu matematik, ilmu engineering, ilmu perubatan, umum. Dia masuk jami' lah ni, masuk belaka ilmu. Lepas tu nak keluarnya yang dibahas padanya pada ilmu itu daripada isbatkan aqaid jamak bagi akidah. Makna terkeluarlah ilmu-ilmu yang tak berkait dengan akidah. Terkeluar habislah. Ni manik dia ni. Bila dah jami' satu ilmu, makna jami' semua masuk. Lepas tu nak manik, nak halangnya, nak bagi khas pada tauhid ni apa dia? Ia bahas berkaitan akidah. Terkeluar ilmu-ilmu yang tak bahas akidah. Fiqhnya, tasawufnya, engineeringnya, perubatannya, nahu, soroh dan sebagainya. Tu aqaid yang dibangsakan kepada agama. Akidah yang dibangsa agama. Kerana akidah ni ada yang tak dibangsa agama. Keluar lagi. Akidah yang berkaitan ilmu yang berkaitan dengan pegangan. Pegangan ni umum. Dia tafsir lagi yang dibangsakan kepada agama. Mana yang tak dibangsakan kepada agama yang berbentuk pegangan terkeluar. Yang bahasa agama ni yang syarak suruh pegang. Bukannya yang orang manusia suruh pegang. Wad'i kan. Bukannya yang dipegang, yang disuruh pegang oleh manusia, kan, tapi syarak, iaitu Allah Ta'ala, yang diambilkan daripada dalil ilmu tadi yang diyakinkan, iaitu dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i untuk usul lah. Dalam usuluddin pun ada usul, ada furu'. Untuk usul kena qat'i, tak boleh dia itu dhanni. Kalau dalam bab furu' tak apalah dhanni. Biasanya bab furu' ni kebiasaannya dalam bab ghaibiyat contohnya. Sirat itu usul, kita wajib kata ada sirat kerana sabit dalam dalil yang qat'i. Cuma sirat tu lagu mana tu khilaf. Furu' dah khilaf macam mana sirat tu. Ataupun mizan ke, mizan khilaf, mizan pula dah. Air telaga Nabi SAW, telaga Haud, itu sabit. Tapi macam mana khilaf. Sabit Isra' Mi'raj lagu mana khilaf. Dalam Nurul Talang itu berapa banyak riwayat. Wajib kita etika ada Isra', cuma macam mana Isra' berlaku khilaf. Sebab dalilnya dhanni. Yang qat'inya Isra', kerana sebut dalam Quran subhanalladzi asra. Isra' berlaku. Lagu mana berlaku khilaf. Kemudian dan kata qil, yakni kata sebagian ulama mengisbatkan zat itu tiada. Apa maksud ilmu akidah ni? Sebahagian ulama lain kata pula, ilmu akidah itu ialah satu ilmu yang dibahaskan padanya daripada mengisbatkan zat. Tadi isbatkan aqaid, ni kita ambil sini. Mengisbatkan zat itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu. Jadi zat di situ zat Allah. Zat itu yakni zat Allah, yakni kita sabitkan asbata yuthbitu itsbatan, kita sabitkan akan zat Allah itu tak sama dengan zat yang baharu. Baharu pecah dua, baharu hakiki, baharu majazi. Allah Ta'ala zat dia bukan baharu hakiki, bukan macam baharu majazi. Baharu hakiki mawjud
maujud kepada ma'dum, ma'dum kepada maujud, ma'dum kepada maujud lah, ma'dum kepada maujud, iaitu daripada tiada kepada ada, itu dia panggil baharu hakiki. Dia panggil maujud ba'dal adam, itu baharu yang hakiki. Dia ada selepas tiada, dia asalnya tiada kemudian ada, tu baharu hakiki. Baharu sebab dia jenis bangsa ada, dia jenis ada. Kalau jenis sungguh ni baharu juga, baharu majazi, dia panggil perubahan daripada satu benda ke benda yang lain. Contoh muda ke tua, baharu tak? Baharu, tapi baharu dia bukan baharu hakiki. Kerana muda tua ni bukan ada tiada, tapi perubahan sifat sahaja. Dia tak panggil benda ada, panggil benda faham sahaja. Amrun i'tibari kalau kita katanya. Amrun i'tibari saja. Itu pun baharu juga, muda ke tua, panjang ke pendek, pendek ke panjang, tapi baharu majazi, bukan baharu hakiki. Kalau baharu hakiki itu daripada tak ada pada ada. Kalau baharu majazi, perubahan daripada satu tahap ke tahap yang lain. Jadi Allah Ta'ala akan gitu belaka. Dan tiada hampa daripada segala sifat. Tiada hampa ni tiada kosong. Ni nak tolak Mu'attilah, Mu'tazilah, yang mana mereka mengkosongkan Allah daripada sifat. Iaitu mereka kata Allah Ta'ala tak ada sifat, ataupun Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ni tak ada sifat ma'ani. Dia mengkosongkan Allah Ta'ala daripada sifat. Jadi kalau orang yang mengaji ilmu istiqaq, dia akan faham kata Mu'tazilah ni tak mengaji ilmu istiqaq. Tak mengaji ilmu istiqaq je. Sebab apa? Sebab bila kata alimun, mesti ada mustaq minhu dia, masdar dia, iaitu alimun tu terjadi berdasarkan adanya ilmu. Adanya ilmu. Qadiran ataupun qadiran, kuasa ia seorang itu, mesti ambil daripada mustaq minhu dia, ada kudrat. Jadi kalau orang mengaji ilmu istiqaq, pasti akan dibahaskan Mu'tazilah ni tak mengaji istiqaq, ataupun tak tahu istiqaq, tak diiktiraf istiqaq bagi dia. Sebab apa? Kalau dia iktiraf istiqaq, mesti dia akan kata sabit sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab nak kata Allah mengetahui, mesti ada pengetahuan. Dia ambil situ. Nak kata Allah mendengar, mesti ada pendengaran. Nak kata Allah melihat, mesti ada penglihatan. Itu sabit ahlul lughah. Dalam kitab Asy-Syarqawi disebutkan perbahasan Mu'tazilah, dia kata tak ada sifat ma'ni kerana Quran sebut wa huwas sami'ul basir, tak ada pun sebut wa huwa muttasifun bi sifati sam'i. Maka Mu'tazilah kata tak ada sifat ma'ni, adanya Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dengan zatnya. Itu Ahlussunnah jawab, tak. Bila sebut as-sami' al-basir min ahli lughah, dari sudut ahli lughah kata mesti sabit sifat sama' dan basar, baru boleh panggil sami' dan basir. Sebab apa begitu? Sebab ada istiqaq. Kalau mengaji istiqaq, Baba Sin dulu buat daurah kan, itu buat istiqaq tu apa, Bughiyatul Mustaq ke apa dia, tak ingat nama kitab Syekh Yasin tu. Dia kata gitu. Kalau Mu'tazilah ni dia tak mengaji istiqaq lah sebab jadi gitu tu. Tak tahulah, dia saja melawak kata betul-betul Mu'tazilah tu tak mengaku ilmu istiqaq. Cuma gitulah. Kalau orang mengaji ilmu istiqaq, pasti dia akan sabit sifat ma'ani, kerana dia faham mesti ada mustaq minhu dia. Kemudian dan tempat hantaran apa ni? Tiada hampa daripada segala sifat. Itu ilmu tauhid. Jangan ilmu tauhid ni kita asal belajar ngaji ilmu tauhid untuk tidak mengkosongkan Allah daripada sifat. Tu. Kemudian dan tempat hantaran kemudian dan tempat hantarnya ilmu tauhid itu ialah zat Allah Ta'ala. Maudhu' apa? Duk bahas tauhid ni bahas tentang apa? Bahas tentang zat Allah Ta'ala. Bahas tentang zat ke? Okey, kita tidak boleh mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Ghayah yang ulama kalam buat, walaupun dia diberi kelebihan untuk mengetahui hakikat zat Tuhan, dia tidak akan dapat diketahui. Dan walaupun ghayah yang kedua, dia diangkatkan darjatnya oleh Allah SWT sampai tahap boleh tahu hakikat zat Tuhan pun. Okey, bukan. Silap. Cara dia. Dia khilaf. Okey, khilaf. Mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala ni boleh ataupun tidak? Okey, khilaf ulama. Ada yang kata, pandangan pertama, boleh tahu hakikat zat Allah Ta'ala jikalau dinaikkan darajat dia, mulia darajat dia, dan Allah Ta'ala memberikan dia kelebihan untuk dia melihat hakikat, bukan melihat Allah, mengetahui hakikat zat Allah. Melihat Allah tu lain cerita, dia mengetahui sebab dia angkatkan darjatnya sampai ke tahap mulia. Pandangan kedua kata
Dan pandangan kedua ni asah, pandangan yang asah, tak boleh mengetahui juga hakikat zat Tuhan aqlan wa syar'an, secara akal ataupun secara syarak, tak boleh. Walaupun diangkatkan darjatnya ke tahap yang lebih tinggi. Tu dalam khilaf ulama. Boleh tahu tak hakikat zat Tuhan? Bukan boleh tengok Tuhan ke tak? Tu lain cerita. Boleh tengok Tuhan tu, itu perbahasan lain. Ni boleh tak seorang tu mengetahui hakikat zat? Tak boleh, walaupun dia diangkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Tak boleh juga dapat mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Musannif, dan begitu juga dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Bila tengok situ, lah kitab Hasyiah tu Tarmasi pun sama, dia bahaskan berkaitan dengan di akhirat nanti apabila orang mukmin, jilid 1 Muqaddimah Hasyiah Tarmasi, dia ada sebut bahawasanya dia ada nukil daripada Syekh Al-Mahalli, Syekh Ahmad Al-Mahalli rahimahullah, dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami' dia. Dia kata, boleh tak kita mengetahui hakikat zat Tuhan apabila melihat Allah Ta'ala nanti di akhirat? Khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Cuma kalau dalam kitab Ightidamul Fawaid Syarah Al-Qawaid Al-Aqaid yang Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu tu, dia pilih lebih kepada tidak tahu juga hakikat zat Allah meskipun melihat Allah Ta'ala. Dia akan nukil dua pandangan tu. Dia seolah-olah mentarjihkan hak tu. Habis tu mengetahui itu tempat hantar, itu zat Allah Ta'ala dan zat segala rasulnya Allah. Bukan setakat mengetahui ataupun membahaskan tentang Allah, tapi bahasa rasul juga, daripada sekira-kira apa dia yang tahu zat Allah dan rasul tu, sekira bukan tahu hakikat dah tu, apa dia, daripada sekira-kira barang yang wajib, barang perkara yang wajib, yakni wajib pada akal, dan barang yang mustahil pada akal, dan barang yang harus pada akal, titik. Jadi benda yang harus, wajib dan mustahil pada Allah dan pada Rasul, itu yang dibahaskan dalam ilmu tauhid, bukan lain. Bukannya nak tahu hakikat zat Tuhan dan sebagainya. Dan dihantarkan atas mungkin. Apa tu tak jelas pula. Mana tadi? Dan dihantarkan atas mungkin. Betul lah. Dan dihantarkan dia mana? Dan dihantarkan atas mungkin, daripada sekira-kira bahawasanya. Dan dihantarkan atas mungkin, iaitu mungkinan. Mungkin ni apa dia? Jaiz tu lah, iaitu perkara yang harus pada akal, sabit ada atau sabit tiada, sabit sungguh atau sabit tidak sungguh. Mungkin lah tu. Mungkin itu pecah 4 akan datang lah. Mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal wujud, mungkin sayujad, mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. 4 tu. Kalau hadis kena 1 ya, iaitu mawjud ba'dal adam, ada selepas tiada, itu hadis. Itu hadis, berlaku hadis. Kemudian ada ba'dal wujud, tak ada selepas tiada. Pembaharuan situ. Kalau saya ujad dengan anallah ya'lamu lam yujad tu, nak panggil baharu macam mana? Tak ada. Saya ujad akan ada, maknanya tak ada lagi. Tak panggil hadis lah. Mungkin anallah ya'lamu lam yujad, mungkin benda tu Allah Ta'ala tahu tak akan ada. Nak panggil baharu macam mana? Benda tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia apa tadi? Dan dihantarkan atas mungkin itu, daripada sekira-kira bahawasanya hendak mengambil dalil dengan mungkin. Jadi perkara mungkinat tu dijadikan sebagai dalil atas wujud sani'. Sani' ni pencipta, itu Allah Ta'ala lah. Yakni Tuhan, bukan Allah Ta'ala, Tuhan. Yakni Tuhan yang yakni Tuhan. Sebab apa? Sebab dalil tentang mungkin ataupun hadis, sebab dalil dalil atas alam tu khilaf 4 kan. Kita belajar dalam paku iman tu, khilaf 4 dalil alam. Contoh alam ni, kenapa dia ambil alam, jihah dalil dia kok mana? Ada yang kata mungkin, itu Imam Baydawi. Ada dari sudut hadis, itu jumhur mutakallimin. Ada yang kata hadis wa mungkin, ada yang kata hadis bi syurutin mungkin.
ke mungkin bisyurutil hadis, balik mungkin bisyurutil hadis. Tak silap mungkin bisyurutil hadis. Ke terbalik tolong tegur lah kalau terbalik. Empat tu kan, jihatud dalil. Dalilnya alam, tapi jihatud dalil empat. Kenapa dia ambil alam empat ni? Khilaf. Jadi dia merujuk pada apa? Merujuk pada ada pencipta. Itu dalam kitab Faridah Al-Faraid fi ilmi al-aqaid sebut. Bukan merujuk pada Allah. Dah kenapa kita rujuk pada Allah? Kerana Rasul bawa datang risalah kata pesani' pencipta itu namanya Allah, Rahman, Rahim ila akhirih. Baru kita kata dalil ini merujuk kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya adanya Tuhannya, bukan ada Allah lagi. Tapi disebabkan Rasul mari datang risalah kata Allah itu Tuhan itu namanya Allah, kalau kita panggil Allah lalu. Yakni Tuhan yang berbuat dia. Yang berbuat dia, yakni yang mencipta dia mungkin. Itu sani'. Dan dihantarkan apa tu? Dan dihantarkan dia atas sam'iyat. Dihantarkan ilmu akidah ini. Dia juga berkaitan dengan apa? Maudhu' perbahasan dia atas sam'iyat, iaitu atas perkara dia boleh panggil dua, sam'iyat, ghaibiyat. Berasal dalam kitab ni ada sam'iyat belakang. Sebab dia kan syarah Umul Barahin ada sikit berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyat ataupun ghaibiyat. Sam'iyat, kenapa panggil sam'iyat? Kerana dalil dia sam'i. Apa yang dibahaskan berkaitan dengan sirat, syurga, neraka, azab kubur dan sebagainya, sam'i dalil dia. Semuanya dalil Quran wal hadis. Dan kita kena terima bulat-bulat. Siapa ingkar, kalau benda tu qat'i, siapa ingkar boleh jatuh kafir. Wal'iyadzubillah. Tu sam'i. Kalau ghaibiyat, itlaq ghaibiyat, kerana benda tu ghaib, tak mari lagi, tak jumpa lagi, maka tu benda ghaib dia panggil. Tu. Kemudian kata musannif, arti benda yang sam'iyat ni, segala perkara yang didengar dari para nabi. Itulah dalil. Kita dengar Nabi sebut ada sirat, ahli syurga sekian-sekian, ahli neraka sekian-sekian. Kita dengar kita dengar sami'na wa sallimna, sami'na wa sallimna. Kita dengar, kita terima, kita dengar, kita terima. Itulah sam'i. Daripada sekira-kira, bukan dengar saja-saja, kita dengar pada Nabi, hadis Nabi, Quran. Daripada sekira-kira i'tiqadnya. Ni boleh berlaku. I'tiqadnya seorang akan sam'iyat. Kalau nyo seorang kena takdir akan sam'iyat. Kalau nyo tu rujuk maf'ul bih lalu, i'tiqad nyo sam'iyat pun boleh juga. Idhafat masdar pada fa'il boleh. Kalau idhafat masdar pada fa'il kena takdir maf'ul. Idhafat masdar pada maf'ul tak apa ma'ruf lah siapa yang i'tiqad tu, iaitu mukallaf. Titik. Dan faedah ilmu tauhid itu mengenal segala sifat Allah. Kenal sifat, yakni bukan kenal hakikat sifat. Sebab itu ulama mantik kata takrifan yang dibuat oleh ulama kalam dalam bab sifat, contoh sifat qadim, sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala inkashafa bihi al-wajibat wal mustahilat wal jaizat, contoh dalam bab ilmu. Takrif itu takrif bil rasmi sahaja, tak boleh dibuat takrif bil haddi, kerana kita tidak tahu hakikat sifat Tuhan. Hanya boleh buat takrif bil rasam sahaja. Itu kata ulama lah. Atau ulama mantik, ulama kalam buat takrif tu takrif bil rasmi sahaja, kerana kita tak tahu hakikat sifat Allah bagaimana, maka tak boleh nak buat takrif bil haddi. Tu pun disebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid oleh Imam Bajuri rahimahullah. Dia kata ulama kalam dia buat hanya ta'rif bil rasam, bukan ta'rif bil hadd, kalau tak tahu hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sifat segala rasul nya Allah. Yang ini sifat segala rasul kita dapat tahu melalui khabaran sahabat, tabi'in sampai sekarang. Apa dia tu? Hadis lah. Habis.
dengan segala burhan. Okey, burhan wa dalil atas pandangan mu'tamad sama. Burhan dengan dalil pada pandangan mu'tamad sama. Dalil tu burhan, burhan tu dalil. Kalau atas pandangan yang kedua nak membezakan dia, dalil tu boleh pergi pada ijmali, burhan itu tafsili yang ada mantiki, qiyas mantiki, qiyas istisnai, qiyas apa tu? Ikhtirani dan sebagainya. Itu burhan. Yang pula burhan tu qat'iyah. Kita panggil ni sifatun kasyifah. Sebab burhan ni memang qat'iyah. Burhan ni memang qat'iyah. Tidak ada burhan yang waham, tak ada. Tak dipanggil burhan kalau benda tu waham. Burhan ni memang qat'iyah. Boleh kita kata ni sifat kasyifah lah. Mengaji kaedah nahwu. Ni sifatun kasyifatun. Ada sifatun li tawdih. Kebanyakan ghalibnya sifatun li tawdih. Kerana untuk mengeluarkan benda yang selainnya, contoh baju yang biru. Mana bila baju yang biru, mana nak mengeluarkan baju merah, baju putih dan sebagainya, itu dia panggil sifatun litawdih ataupun litawdih, untuk menerangkan lagi baju tu lagu mana. Bukannya baju tu biru, merah, hitam ke tak, biru saja. Ni sifatun kasyifah. Contoh kita kata jirim yang bertempat. Jirim tu memang bertempat. Tak payah kata yang bertempat pun faham dah, jirim mesti bertempat kerana itu lazim dia. Tapi kenapa dia letakkan sifat tu? Kerana lil kasyifah, untuk lebih menerangkan lagi kesifatan jirim tu lagu mana. Kalau tadi tu kita kata baju yang biru tu untuk qaid, untuk mengeluarkan selain biru. Sifat tu untuk mengqaidkan baju yang bukan warna biru. Nak keluarkan hak lain. Kalau hak jirim yang bertempat tu, hak tu bukan nak keluarkan apa-apa, itu nak menjelaskan lagi jirim tu lagu mana. Nak menjelaskan lagi jirim tu lagu mana. Ini pun sama lah, burhan yang qat'iyah. Dan beroleh kemenangan dengan sa'adah. Itu faedah dia. Satu dia tadi kenal sifat Allah, yakni kenal lagu mana sifat Allah Ta'ala, dengan makna mengenal hukum-hukum pada sifat Allah Ta'ala. Tak tahu hakikat sebenar sifat Allah pun. Lepas tu sifat Rasul. Kemudian lagi pula dengan berdasarkan burhan yang qat'iyah, dan beroleh kemenangan dengan sa'adah, dengan gembira, dengan kegembiraan seronok yang berkekalan, iaitu apa? Masuk syurga. Orang mengaji tauhid dapat kunci syurga, tapi belum tentu masuk syurga. Kerana yang masuk syurga ataupun tidak itu berdasarkan rahmat Allah Ta'ala dan redha Allah Ta'ala terhadap apa yang dia buat amalan melalui fiqh dia dan tasawuf dia. Jadi akidah ni kunci untuk dapat kunci syurga. Fiqh ni untuk melayakkan dia masuk syurga cepat. Tasawuf ni untuk menerima ibadat dia. Untuk menerima ibadat dia. Kalau mengaji akidah ni dah ada kunci iman. Kunci nak masuk syurga tu ada lah. Cuma segera ataupun tidak je. Nak segera masuk syurga, maka beramal lah dan tinggallah maksiat. Maka cepatlah insya-Allah Ta'ala dengan rahmat dan redha Allah Ta'ala masuk syurga cepat. Tak masuk neraka dulu. Habis. Lepas tu dalam kitab Qatrul Ghaith bi syarhi masail Abi Laith, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani rahimahullahu taala membahagikan iman pada dua, iman kamil wa ghairu kamil. Iman yang kamil masuk syurga terus tanpa masuk neraka, iman yang ghairu kamil masuk neraka dulu, baka lepas tu baru masuk syurga. Baka tu sebagai alat taharah untuk orang yang berdosa, untuk cuci dosa dia sebelum dia masuk syurga tanpa ada dosa-dosa yang tersebut. Lepas tu dalam mazhab Hanafi alat taharah 3, iaitu tanah, air dan api. Api dia iktiraf sebagai alat taharah kerana dia kata api ahli neraka, dia mensucikan dosa dengan api, maka api itu alat taharah. Sebab tu kalau dia ada najis di bata ataupun di kayu, dia bakar kayu tersebut sampai hilang najis itu, maka ikut dia sah dah suci dah. Tak payah nak basuh dengan air dah. Itu mazhab Hanafi lah. Wallahu alam. Habis. Kemudian kata musannif, dan kelebihan ilmu tauhid itu bahwasanya terlebih mulia, kelebihannya lebih asyraf, terlebih mulia daripada segala ilmu. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan ketuhanan. Kerana keadaan ilmu tauhid itu bergantung ia ilmu tauhid itu dengan zat Allah Taala. Bergantung dengan makna berkaitan, muta'alliqun bi bahthi zatillah, tapi bukan hakikat zat Allah, berkaitan dengan zat Allah sahaja.
Dan zat segala rasul nyonya Allah, dan barang yang mengikut ia barang akan yang demikian itu, demikian zat Allah dan segala rasul. Itu ayat dhamir dia. Dan yang bergantung itu titik. Dan yang bergantung itu mulia. Dan yang bergantung itu bergantung itu apa bergantung? Gantung ni ilmu. Mulia ia yang bergantung itu dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Yang digantung tu kat mana? Berkaitan zat Allah, berkaitan zat Rasul. Berkaitan dengan zat Allah, zat Rasul tu mulia, maka yang bergantung pun mulia. Sebab tu dia kata tadi, ilmu kerana keadaannya, keadaan ilmu itu bergantung ia ilmu. Mana ilmu tu bergantung, tempat yang digantung dia apa dia? Allah dan Rasul. Jadi bergantung, iaitu ilmu itu jadi mulia dengan sebab tempat gantungannya, iaitu Allah dan Rasul tu mulia. Maka ilmu tu pun mulia lah. Kemudian dan nisbah ilmu itu bahwasanya asas segala ilmu dan barang yang lainnya itu furuk daripadanya. Okey, ini nisbah. Okey, ilmu usul dia ni. Nisbah ilmu akidah itu bahwasanya ilmu akidah itu asal segala ilmu, yakni usul. Dan barang yang lainnya, lain daripada ilmu tauhid itu furuk daripada asal, iaitu ilmu tauhid. Walaupun begitu, ilmu tauhid itu sendiri ada usul, ada furuk juga. Cuma dia ni berbanding dengan ilmu lain, dia ni usul. Dia ni dia ini apa namanya? Akar dia. Hak lain itu furuk. Hak lain itu batang, ranting, daun, buah. Itu ilmu lain. Berbanding dengan ilmu usul, dia itu ibarat akar. Dia itu asal. Hak lain furuk. Dan dalam akar itu sendiri, iaitu dalam ilmu usul dia itu sendiri, ada juga furuk, ada yang usul. Tapi kalau nisbah banding dengan ilmu lain, dia itu usul, hak ilmu lain furuk. Itu nisbah. Nisbah dengan ilmu lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan orang yang menghantarkan ilmu ni panggil wadhi', itu Abul Hasan Al-Ash'ari. Mana Abu Hasan Ash'ari? Bukan Nabi. Dah dijawab dah pun. Kenapa tak kata Nabi ke Allah Ta'ala ke yang menghantarkan ilmu tauhid? Yang kata Abul Hasan Ash'ari ni dari sudut pendisiplinan ilmu. Disiplin ilmu, pendokumentasian ilmu. Itu bahasa akademik. Pendokumentasian ilmu tu pertama-tamanya dibuat Abul Hasan Ash'ari berkaitan akidah. Dia panggil dokumentasi ilmu. Disiplin ilmu tu dicipta bila start Abul Hasan Ash'ari. Adapun akidah tu sendiri ada dah sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi-Nabi yang lain lagi. Sebelum tu lagi. Dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan Abul Hasan Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan yang mengikut akan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mengikut Abu Mansur Maturidi, Maturidiyah. Yang mengikut Imam Abu Hasan Ash'ari, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Macam contoh mazhab Syafi'i, bukan kata Imam Syafi'i saja, ada Imam Syafi'i wa ashabuhu wa ulama'uhu, itu mazhab Syafi'i. Yang Salafi faham kata mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata pun, macam mana boleh jadi mazhab Syafi'i? Tu tak faham mazhab dia panggil. Mazhab tu ialah mazhab ni madrasah, senang cerita. Madrasah, bila madrasah dia ada mudir, naib mudir, ada setiausaha, ada bendahari. Jadi mazhab itu Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i je, Imam Syafi'i wa ashabuhu wa ulama'uhu. Ashab Syafi'iyah dan ulama-ulama dia, mutaakhirin ke mutaqaddimin ke, itu semua mazhab Syafi'i, kerana mereka mengambil kaedah daripada Imam Syafi'i. Dan perubahan hukum itu berlaku kerana peredaran zaman. Dan mungkin dari sudut kekuatan dalil dan sebagainya. Jadi itu yang berubah dan berbeza dengan Imam Syafi'i yang asal. Bukan kata mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata pun. Habis gitu. Habis modal gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan nama ilmu ini ilmu tauhid. Satu.
Dia panggil ilmu tauhid. Kenapa? Kerana berdasarkan berdasarkan sifat wahdaniyah. Itu adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah sebut dalam Tijanud Darari Syarah Risalah At-Tauhid lil Imam Bajuri. Dia kata apa? Dia kata wahdaniyah. Al-wahdaniyatu asyrafus sifati. Wahdaniyah itu berbanding dengan sifat-sifat lain, dia yang paling mulia. Bukan makna hak lekeh, bukan. Kata keutamaan sifat-sifat, antara sifat-sifat tu yang paling utama dan yang paling penting tu ialah wahdaniyah. Sebab tu disifatkan, sebab tu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tu jadi ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan wa huwa muwahhidun. Mentauhidkan, mengesahkan Allah, tauhidun. Orang yang mengesahkan Allah, muwahhidun. Yang diesahkan muwahhadun. Tu. Ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu kalam macam-macam lah. Ilmu kalam ni kenapa dinamakan ilmu kalam? Boleh tengok dalam Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam tu. Dia nukil daripada Imam Sa'duddin At-Taftazani. Ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Ilmu kalam ni dinamakan ilmu kalam kerana ulama dahulu bila nak sebut berkaitan akidah ni, dia akan mulakan dengan bab dia al-kalamu fi sekian-sekian kaza wa kaza. Dia start dengan al-kalamu. Maka di bahasan ilmu kalam. Ataupun berkaitan dengan sifat kalam. Dia berdebat banyak dengan sifat kalam. Dan sebagainya. Tu ilmu kalam. Dan ilmu kalam terus sifat yang payah. Sifat kalam terus sifat yang payah untuk dipahami dan sebagainya. Dibahas dengan detail. Gaduh dengan puak bid'ah yang paling banyak. Sifat kalam lah. Rumi. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu ulama bahawa bagi ilmu ini 8 namanya. Boleh tahqiq lah 8 tu apa dia? Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu an-nazar wal istidlal, al-fiqhul akbar, sifat 20. Apa lagi yang 3 tu? Apa lagi? Cari dari tu. Dia ada dalam kitab tu. Ataupun boleh tengok al-madkhal fi ilmi kalam, yang subjek usuluddin tu. Ataupun dalam tahqiqul maqam ada, dia sebut belaka saja. 8 tu. Ilmu tauhid, ilmu kalam, an-nazar wal istidlal, al-fiqhul akbar, sifat 20. Apa lagi 3 tu? Cari sendiri ya. Berapa Rusidi mu tak sebut sini. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tempat mananya bila nama lagi banyak, mana ilmu tu lagi mulia. Tu satu lagi kaedah. Lagi banyak nama tu pada seseorang, diitlakkan pada seseorang, maka makin mulialah dia. Nabi SAW ada beratus nama, mana Nabi SAW mulia. Allah Ta'ala ada macam-macam nama dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu menunjukkan Allah Ta'ala mulia. Ilmu ni ada 8 nama, banyak nama dia, maka sebab itu ilmu ni mulia. Itlak lagi banyak nama bukan maksudnya kekurangan, tak, lagi mulia je benda tersebut. Dan tempat keluar mana istimdad, tempat ambilannya Al-Quran, ilmu akidah. Tempat keluar mana tempat ambilan. Ambil pada mana? Daripada kitab Allah. Ambil pada Quran, Syekh. Dan hadis. Dan dalil akal. Dan dalil apa? Dalil akal. 3 ni dalam tauhid. Kalau dalam nahwu tu, Quran, hadis, syair jahili boleh jadi. Syair. Kadang-kadang tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis, ada daripada syair. Ni dok, ni Quran, hadis dan akal. Akal ni untuk menguatkan dalil sam'i tadi, dalil naqli tadi. Bukan dia mengutamakan akal macam Mu'tazilah mengedepikan Quran dan sunnah, bukan. Dan hukum syarak padanya pada ilmu tauhid itu wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu apa? Baligh, aqil, sempurna panca indera pendengaran, penglihatan atau salah satu pada keduanya, dan sampai syiar Islam padanya. Tu mukallaf 4 ni. Mana kalau dia tidak mukallaf tak wajib, dan kalau mati dalam keadaan tidak mukallaf, syurga lah biiznillahi ta'ala. Tu jadi fardu ain. Jadi bukan semua ilmu akidah ni fardu ain. Apa-apa yang berkaitan dengan ketuhanan dan rasul, tu fardu ain lah. Bukan secara mendalam tak. Biasa-biasa ya. Sehingga Imam Musawi radhiyallahu taala anhu, dia cerita bahawasanya akidah orang awam tu lebih mudah. Lebih mudah. Kerana mereka tu sekadar i'tikad Allah Ta'ala wujud, dalil alam sudah. Tu kidam, baqa' dan sebagainya. Dan mereka menguatkan akidah mereka dengan amalan. Sudah.
Hal tu sudah mudah ya. Kita adalah teruk sikit sebab kita ni nak daf'us syubhah. Fardu kifayah untuk ilmu tauhid. Kalau macam mana nak ukuran fardu kifayah dalam ilmu tauhid? Fardu kifayah dalam ilmu tauhid lagi tak Ad-Durrul Thamin sebut sampai tahap boleh daf'u syubhah, boleh menolak syubhat. Tu sampai ilmu fardu kifayah lah tauhid. Kalau dalam bab fiqh pula Hasyiah Bijirmi al-Iqna' syarah fi hal matni Abi Syuja' dia kata sampai tahap fardu kifayah ilmu fiqh itu ialah apabila intaqala aw wasala ila darajatil ifta'. Apabila seorang tu sampai kepada boleh tahap berfatwa, maka itu dah sampai tahap fardu kifayah. Kalau tak sampai tahap darajatul ifta' boleh berfatwa pada orang, maka dia belum lagi tahap fardu kifayah. Jadi dalam satu tempat 90 km tu mesti ada orang yang sampai darajatul ifta' boleh berfatwa. Tu untuk lepas fardu kifayah pekoh. Lagi tak Hasyiah Al-Bijirmi al-Iqna' fi hal matni Abi Syuja' cetakan Tabaq Darul Hadis jilid nombor 1. Bahagian muqaddimah. Boleh tengok situ. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Apa lagi? Kitab Quran habis. Dan hukum syarak. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada laki-laki dan perempuan dia bayar bagi mukallaf. Mukallaf tu laki ada, laki perempuan sama. Itu ilmu akidah. Lepas tu dalam kitab Muhimmah, dalam kitab Uqudul Lujain, syarah Uqudul Lujain, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani rahimahullah ta'ala kata antara kewajipan suami ialah mengajar tauhid pada anak bini. Antaranya lagi ilmu fardu ain pekoh, taharahnya, kena tengok dia ni mandi wajib lagu mana, tengok isteri tu mandi wajib lagu mana, walaupun dia ustazah sekalipun. Kadang ustazah saja tak faham apa pun, mengaji po atau 4 tahun 5 tahun balik-balik tak tahu apa lagi. Mandi wajib betul ke tak, wuduk dia ni betul ke tak, nak cek. Yang buat dia ni dah ustazah dah, isteri aku, bini aku ni mengaji dah. Duk harap hak tu boleh tentu lagi betul. Mayang kena tengok mayang dia betul ke tak ni, cara duduk, cara sujud baca Quran betul ke tak, Fatihah lah tu. Kena tahu belakang suami tu. Bukan sedap kahwin ni. Tu nak halang isteri dia daripada buat benda haram dan sebagainya. Tu kita dah syarah panjang lebar dalam syarah Uqudul Lujain. Kita dah syarah habis khatam lagi tak tu lepas lumat dah. Mutasawuf dan sebagainya. Bermula makna pengetahuan. Sekarang ini nak langkau terlajak ni nak cepat khatam langkau. Titik habis. Dan segala masalahnya, masalah ilmu ini itu hukumnya. Masalah ni apa yang nak dibahaskan secara lanjut satu persatu. Apa dia? Hukumnya, hukum ilmu akidah ni yang dibahas padanya pada hukum itu daripada yang wajibat dan yang jaizat dan yang mustahilat. Tu hukum. Berbahasa hukum je, bukan nak tahu hakikat pun. Hukum ya. Ini ala tariqatil mutakallimin. Kalau ala tariqati ahli hadis wal athar mungkin lain, dalil saja. Kalau ahlul kashfi wal wujdan mungkin lain. Dan tiada tersembunyi bahawasanya habis titik. Titik itu lah. Habis itu mabadi asyarah. Kemudian dia nak bahas i'lam yang disebut oleh musannif. Baru nak bahas i'lam. Daripada tadi tak masuk lagi perbahasan musannif. Sebab tadi dia bahas mabadi asyarah. Maka dia kata dan tiada tersembunyi bahawasanya kata musannif i'lam itu bahas padanya pada i'lam silap. Itu diwadakkan, yakni diletakkan akan i'lam itu bagi bahawa diistimalkan, digunakan akan i'lam itu pada khitab bagi muayyan, khitab cakapan pada orang yang tertentu. Sebab anta, i'lam ni anta kena khusus pada seorang lah. Bukan secara umum. Kalau umum nakirah ni anta mana tuju khusus pada seseorang. Ada guna khitab yang muayyan. Tetapi walaupun begitu, walaupun i'lam itu asalnya khitab untuk yang orang yang tertentu muayyan, tetapi
diistimalkan akan dia akan i'lam tadi oleh musannif pada khitab akan tiap-tiap orang yang menilik pada muqaddimah ini. Bukan seseorang tu seorang ya, tak. Setiap orang yang tengok kitab ni dah baca, dia sebut i'lam, ketahui oleh engkau. Engkau mana? Engkau yang baca muqaddimah aku ni. Siapa-siapalah. Asalnya muayyan tertentu ya, tapi digunakan musannif kata i'lam ni kepada orang, rujuk pada orang yang baca dan tolaah kitab dia. I'lam, ketahui oleh kamu. Kamu mana? Kamu yang lihat muqaddimah ni. Daripada mana orang tersebut? Bayan daripada orang yang mungkin daripada orang itu mendapat akan ilmu. Yang panggil qabulul ilmi. Sifat lazim bagi manusia ni ialah qabulul ilmi. Dia panggil kalau dalam mantik tu, kalau nak takrif insan itu bil luzum, dilalah iltizamiah ataupun bil luzum dengan lazim, maka antaranya ialah qabulul ilmi. Al insanu qabulul ilmi, ataupun qabilul ilmi. Bermula insan itu ialah orang yang menerima ilmu. Itu takrif bil rasam lah tu. Lagi pula takrif itu dengan secara lazim. Takrif secara lazim. Banyak benda lazim. Boleh menerima ilmu, boleh menulis, boleh ketawa. Itu semua sifat-sifat lazim bagi manusia. Titik bermula pengetahuan itu. Dia nak bahas ilmu tu mendatang apa, sama ke tak dengan makrifah. Dan makna pengetahuan itu iaitu pengetahuan mendapat akan suatu yang berbetulan dengan hakikatnya, hakikat sesuatu. Yang ni apa yang dia tahu tu? Dia mengetahui benda tersebut, yang benda tersebut yang dia tahu tu betul sungguh begitu. Tu baru panggil ilmu. Mana kalau tak berbetulan dengan waqi' reality, maka tu dia panggil jahil, dia tak panggil ilmu. Kita kata seseorang itu dia mengetahui bahawasanya seseorang kalau kentut batas mayang, betul tak dengan realiti? Betul. Tu ilmu. Tapi kalau kata kalau seseorang itu kentut tidak lagi batas mayang dia masih betul tak? Tak betul. Jahil. Faham? Tu menepati realiti ataupun tidak. Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Betul tak? Betul. Tu pengetahuan. Allah itu bukan Tuhan. Betul tak? Tak betul realiti. Tu jahil. Tak panggil ilmu. Tak panggil pengetahuan. Tu maksud pengetahuan itu suatu yang berbetulan, yang betul-betul tepat dengan hakikatnya, realitinya, waqi'nya, nafsul amrinya. Tu bermula qaul yang sebenar. Dia panggil qaul mu'tamad lah. Qaul yang sebenar, qaul yang mu'tamad lah. Biasanya kata qaul mu'tamad. Bahwasanya ilmu dan makrifah itu bersamaan keduanya. Kedua ilmu dan makrifah sama, pandangan mu'tamad. Pandangan yang bukan mu'tamad, dah ilmu dan makrifah ni beza. Kata Tuan Guru Ridha Udin bin Tuan Guru Haji Abdul Wahab hafizahullahu ta'ala, dia kata apa? Macam mana kita nak tahu beza ilmu makrifah? Dia buat ayat macam ni. Dia buat ayat kata, kita tahu dok Yuniza tu ada pelajar. Contohlah, ni pelajar, dia tak buat contoh Yuniza tu, ni contoh kita buat Yuniza. Cuma cara ayat dia begini. Nak tahu apa beza ilmu makrifah atas pandangan yang kata beza. Atas pandangan yang kata beza. Tahu tak? Di Yuniza tu ada pelajar. Tahu tak ada pelajar? Tahu. Kenal ke tak? Tak kenal. Belum tentu tahu tu dia kenal. Dia tahu pelajar Yuniza tu ada di Yuniza, tapi dia tak kenal pun. Maknanya ilmu dan makrifah beza. Tu contoh ayat dia nak bagi faham beza ya. Tahu tak ada pelajar kat Yuniza? Tahu. Kenal tak? Tak kenal pun. Beza tu. Okey. Menurut ulama manatiqah dan ulama an-nahwiyin, dia kata makrifah itu lebih khusus daripada ilmu. Lebih khusus daripada ilmu. Ilmu umum, makrifah khusus. Kerana apa? Kerana ulama manatiqah wan nahwiyin kata ilmu itu khusus kena kepada perkara makrifah. Makrifah itu khusus kena kepada benda juz'iyat dan basair sahaja.
Juz'iyat, juz'i. Ni mengaji mantik kena tahu tu. Tu kita baca idhah mubham supaya tak payah nak hurai dah. Kena lumat idhah mubham tu ilmu alat. Kita baca tu. Juz'iyat, juz'i dia lawan pada kulli tu. Juz'i lawan pada kulli. Ni juz'iyat. Jadi makrifah tu kena pada juz'iyat dan basa'id. Basa'id jamak bagi basit. Basit ni lawan bagi murakkab. Yakni dia ni simple. Benda simple dan benda tu juz'i. Adapun ilmu lebih umum kerana dia merangkumi juz'iyat, merangkumi basa'id, merangkumi kulliyat, merangkumi murakkabat. Sebab tu dalam nahwu kalau ma'rifah dia akan mutaaddi dengan mufrad dengan benda juz'i dan basit saja, bukan murakkab. Contoh buat ayat tentang juz'iyat pada ma'rifah. Dia akan kata araftu Zaidan. Tu juz'i tak Zaidan? Juz'i. Tu tahu. Araftu Zaidan. Dia tak akan buat araftu insanan. Tak ada. Kalau insanan hak tu kulli. Maka dia akan kata alimtu insanan. Alimtu insanan. Kerana insanan tu kulliyat. Ma'rifah tu dia bertakluk pada juz'iyat ya, bukan kulliyat. Lagi pula basa'id. Zaidan tu basa'id tak? Basit tak? Basit dengan mana? Bukan murakkab. Bukan murakkab tak? Bukan murakkab. Kalau murakkab macam mana? Contoh. Dia kena sebut murakkab, kena guna alim tu. Alim tu anna Zaidan aliman. Anna Zaidan aliman. Murakkab tak? Murakkab lah tu ayat. Dia bukannya Zaidan saja. Anna Zaidan aliman. Hak tu murakkab. Dia muta'addi dengan alim tu. Dia tak akan kata araftu anna Zaidan aliman. Tu kaedah dia. Sebab alima ataupun ilmu itu dia muta'addi dengan benda juz'iyat, kulliyat, murakkabat, basit ataupun basaid. Jadi kalau makrifah khusus lagi dia hanya kena pada basaid, iaitu bukan murakkab, bukan tersusun ayat dia. Seperti Zaidan soal tu ya, Zaidan mufrad, bukannya murakkab dengan ayat anna Zaidan aliman ke, bukan. Dan lagi pula juz'iyat seperti Zaidan. Seperti Zaidan. Kalau ilmu basaid pun ada, murakkab pun ada, juz'iyat pun ada, kulliyat pun ada. Apa faham tak ni? Faham tak ni? Takut-takut pertama kali dengar. Tu. Tu kata yang kata beza, tapi para muktamad sama, melainkan bahawasanya diitlaqkan atas Allah Taala itu alim. Okey, atas para muktamad kata sama, boleh letak dah arif pada Allah? Tak boleh. Walaupun sama. Tak boleh. Tiada harus diitlaqkan atasnya. Atas Allah arif tak boleh, hanya alim ya. Sebab apa? Kerana bahawa makrifah itu menyerupai ia makrifah akan mendahulukan jahil. Terdahulu jahil. Sabaqul jahli dia panggil. Makrifah ni mengenal. Bila mengenal lazim, bila mengenal bab-bab mengenal ni mana sebelum tu tak kenal, baru kenal. Bersalahan dengan ilmu. Jadi bila kata arif ni seolah-olah memberi waham kata sabaqul jahli pada Tuhan, maka nak tolak hak tu tak boleh pakai arif, hanya boleh pakai alim sahaja. Bersalahan ilmu. Ilmu tak lazim kata, bila kata mengetahui tu tak lazim kata sebelum tu jahil. Kalau layak untuk diitlaqkan pada Tuhan, ilmu bukan makrifah. Adapun kita, ilmu pun boleh, makrifah pun boleh. Cuma ilmu Allah walaupun ilmu kita walaupun itlaq ilmu, tapi tak sama dengan ilmu Allah pada hakikatnya. Ilmu kita baharu. Ilmu kita perlu nazar, perlu istidlal, perlu kasbi, perlu badihi, perlu daruri. Allah Ta'ala bukan itu. Ilmu Allah bukan daruri, bukan nazari, bukan kasbi, bukannya badihi, bukan. Hak tu semua nisbah pada Allah, jahil belaka. Ilmu badihi, ilmu daruri, ilmu kasbi, ilmu nazari pun makhluk. Ilmu makhluk ni nisbah pada Tuhan, jahil belaka. Tu. Kenapa tak boleh itlaq ilmu daruri, sedangkan daruri ni maknanya lantas. Allah Ta'ala lantas dengan mana seseorang itu mengetahui tanpa perlu kepada usaha dan sebagainya, lantas. Kenapa tak itlaq pada Allah? Kerana memberi waham kata daruri yang lain, iaitu daruri dengan makna seseorang itu mengetahui secara terpaksa.
Dia ada satu perkara yang menekan dia sehingga dia tiba-tiba mengetahui waktu tersebut. Ada perkara yang menekan. Itu Mari Wahab kata daruri itu takut-takut kena pada makna itu bila kita nisbah pada ilmu Allah. Maka ternafi juga ilmu daruri kita nak nisbah pada Allah. Lepas tu dipanggil ilmu Allah itu ilmu zati. Zati. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Allah, 4 perkara pula. Pertamanya jahil, iaitu jahil terbahagi ia jahil atas 2 bahagi pula. Pertama jahil basit, jahil selapih. Basit ni jamak pula lawan bagi murakab. Sebab tu kita kata tadi ilmu makrifah ni dia hanya tahu benda basit, bukannya murakab. Murakab tu ilmu. Basit tu apa? Contoh Zaidun seketul lah. Zaidun dia tidak murakab dengan ayat anna Zaidan aliman. Tu maksud Zaidun dengan murakab, basit dengan murakab pada bab ilmu dengan makrifah tadi. Basit di sini selapis. Nama jahil iaitu jahil basit, tiada mengetahui sekali-kali. Mutlaqul jahli, tak tahu apa, memang tak tahu tu. Hak ni boleh rawat dengan jalan belajar. Belajar tahu lah. Dia tak tahu tu dan dia tahu bahawasanya dia tak tahu. Bila dia belajar, dia tahu, maka dia ada ilmu. Hilanglah jahil basit tu. Jadi jahil basit ialah dia ubat dia perlu belajar dan dia sedar dia sedang jahil. Seperti dikata orang bagi seorang yang jahil basit ni, apa kata engkau alam ini qadimkah? Apa kata engkau gini? Apa kata engkau alam ini qadimkah atau baharu? Tanda tanya. Qadim ke baharu alam ni? Qadim ke baharu alam ni weh? Maka jawab ia seorang, tiada aku ketahui sekali-kali. Tak tahu. Tu jahil basit. Tu jahil basit. Itu jahil apa? Jahil basit. Boleh tengok tadi tu makrifah tu. Boleh tengok Baba Qutaibah Rusyidi punya kitab tu, dia kata takrif makrifah itu ialah idrak. Arti idrak mendapat di atas jalan jazam yang mutabaqah bagi yang sebenar. Mutabaqah dengan waqi', jazam daripada dalil 3. Jazam, mutabaqah dengan waqi' daripada dalil. Tu makrifah. Bukan syak dan dhan dan waham. Tu takrif makrifah. Intaha syarhu Syekh Ismail bin Judah Al-Hamidi ala al-aqidati as-sughra Al-Imam Ahmad Ad-Dardir. Tabaq Mustafa Al-Halabi Qahirah, muka surat 13. Tabaq faidatun, faedah dia kata makrifah itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertamanya makrifah haqiqiyah, iaitu makrifah Allah dengan zatnya. Itu makrifah haqiqiyah. Yang kedua makrifah ayaniyah, iaitu makrifah ahlul jannah. Tu pelik tu. Makrifah kashfiyah yang ketiga, iaitu makrifah awliya bagi Tuhan mereka. Awliya mengenali Allah Ta'ala dia panggil makrifah kashfiyah. Ahlul jannah dia panggil makrifah ayaniyah. Makrifah haqiqiyah, makrifah Allah dengan zatnya. Allah Ta'ala tahu zatnya tu. Itu makrifah haqiqiyah. Makrifah burhaniyah, iaitu makrifah ulama bagi Tuhan mereka. Ni burhan dalil. Kita ni burhaniyah. Tahap burhaniyah. Kalau kashfiyah tu awliya illah, ahlul kashfi wal wujdan. Ahli syurga ayaniyah, mereka sudah lihat dah Allah Ta'ala. Ayan siapa dah ainun, ayaniyah, lihat dah. Lihat Allah Ta'ala. Makrifah haqiqiyah, iaitu Allah sendiri tahu. Makrifah Allah Ta'ala dengan zatnya. Makrifah Allah Ta'ala kita kata dah tak disada makrifah pada Allah, cuma dari sudut bahasa je lah. Mana Allah Ta'ala mengenali dirinya sendiri. Itu makrifah haqiqiyah. Intaha syarah Ummul Barahin oleh Al-Allamah Ahmad bin Isa Al-Ansari, Tabaq Darul Maktabah Al-Hilal Beirut Lubnan, muka surat 89. Tu 4 makrifah. Boleh buat modal lah, boleh tulis lah dalam kitab Aqidatul Najin kalau siapa yang tak tahu, siapa yang tak ada tu. Aqidah haqiqiyah, makrifah haqiqiyah, makrifah ayaniyah, makrifah kashfiyah, makrifah burhaniyah. Burhaniyah ulama, kashfiyah awliya, ayaniyah ahli syurga, haqiqiyah Allah Ta'ala.
Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata keduanya jahil murakkab, nama jahil itu mendapat, iaitu apa? Iaitu jahil murakkab mendapat atas bersalahan sifatnya suatu pada wakil. Dia tahu tapi bersalahan dengan wakil. Tu jahil murakkab. Mekah tu di Madinah. Dia tahu tu suatu pengetahuan tapi bersalahan dengan wakil. Kaabah tu bukan di Madinah, Kaabah tu di Mekah. Jahil murakkab. Dan dinamakan jahil murakkab dengan dinamakan jahil murakkab dengan demikian jahil murakkab. Akan jahil murakkab itu kena pada musamma. Dengan demikian jahil murakkab kena pada isim. Dengan tu makna mutaaddi ghairah. Dinama tu dia mutaaddi ghairah, mutaaddi dengan haraf jar ba. Kerana bersusunnya nya lah. Kerana bersusunnya seorang lah daripada dua jahil. Pertama, jahil empunya orang tu dengan barang yang pada wakil. Keduanya, jahilnya seorang tu dengan bahawasanya dirinya seorang itu jahil. Dia jahil bahawasanya dia jahil. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dan yang kedua ialah dia tak tahu apa yang sepatut dia tahu. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dan dia tak tahu apa yang sepatutnya dia perlu tahu. Jadi pertamanya jahil empunya orang tu dengan barang yang pada wakil. Dia tak tahu dah benda yang patut dia tahu. Kemudian dia jahil dengan bahawasanya dirinya jahil. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Habis kerana sangkanya seorang bahawasanya ia seorang yang mengetahui, dia sangka dia tahu tapi sebenarnya dia tak tahu. Seperti i'tiqad falasifah ahlul falsafah bahawasanya alam ini qadim. Mereka itu mengetahui tapi bukan pada hak sebenar. Lagi pula mereka itu tak tahu apa yang patut mereka tahu hak sebenar, dan mereka itu tak tahu bahawasanya mereka itu tak tahu. Kalau Ustaz Mahdi hafizahullah ta'ala tambah satu lagi, iaitu jahil muka'ab. Jahil muka'ab ialah dia tak tahu, kemudian dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu, kemudian dia habaq ke orang dia tahu. Tu jahil muka'ab. Tu lagi teruk lah tu. Jahil muka'ab, jahil murakkab, tak ada ubat belai hidayah Allah Ta'ala lah. Nak bahas pun dia duk kata gitu juga. Mungkin jahil murakkab dengan contoh para sifah ni dapat dipatahkan dengan burhan, dengan dalil, dengan hujah. Boleh jadi kalau dia terima, kalau tak terima buat ke mana? Perlu pada hidayah Allah Ta'ala, taufik pada Allah Ta'ala. Tapi basik tu memang perlu hidayah Allah Ta'ala juga, basik tu. Tapi dari sudut zahirnya, adatnya, syariatnya boleh ubat dengan cara belajar. Adapun belajar tu, itu pun taufik daripada hidayah pada Allah Ta'ala juga. Dan yang kedua, daripada perkara yang dikeluarkan daripada pengetahuan itu syak. Tadi jahil terbelah pada dua, ni syak pula. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. Semoga kita try lah baca semoga ni. Ni benda senang-senang. Mudah-mudah je. Pernah lalu mudah lah. Sebab tu nak lalu akidatun najin, kena lalu hak rendah-rendah, pernah lalu hak yang biasa-biasa, yang pertengahan, yang rendah-rendah, yang tinggi-tinggi pernah lalu juga. Pernah dengar bahasa dia, mudah lah. Jadi tak susah kan akidatun najin ni. Tak susah pun, dia tahap pertengahan ni sebenarnya. Tak susah sangat, tak senang sangat. Bahkan banyak cerita-cerita pula. Habis wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-istiqamah waj'alna minal mustaqimina. Allahumma rzuqna al-istiqamah waj'alna minal mustaqimina. Allahumma rzuqna al-istiqamah waj'alna minal mustaqimina.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.